Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung part yang kedua soalan percubaan matematik negeri Kedah. Okey. Sebelum tu pelajar boleh tekan like dulu dan subscribe. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Kaswari membuat pinjaman bank komuniti sebanyak RM500,000. Okey, untuk membeli sebuah rumah di Kulim. Bank mengenakan kadar faedah 3% bagi tempoh pinjaman selama 30 tahun. Selepas 15 tahun, Kasmadi ingin menjual rumah tersebut pada harga RM800,000. So, lepas 15 tahun, dia nak jual rumah tu dengan harga RM800,000. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada pihak bank. So, ya, dia dah bayar bank RM450,000 dan baki yang perlu diselesaikan sebanyak RM300,000. Maksudnya, dia dah bayar bank RM450,000 dan baki dia RM300,000 ni dia kena bayar selepas rebate daripada pihak bank. Dalam tempoh 15 tahun tersebut, beliau telah menyewakan, okey, kita ada point kat sini, menyewakan rumahnya dan berjaya memperoleh jumlah wang sewaan sebanyak RM81,000. Perbelanjaan lain yang terlibat ditunjukkan dalam jadual. Okey, kalau cerita mengenai pelaburan maksudnya mesti ada, bila nak jual rumah, mesti ada duty stamp lah. Okey, mesti ada commission agent ni, mesti ada. Dan kos guaman. So, yang ni kita kena tambah Kita kena tambah siap-siap. Okey, so cikgu settle yang pertama dulu. Kita tambah dulu dalam jadual ni untuk memudahkan kita nak mengira sekejap lagi Okey, so RM8,000 tambah dengan RM18,000. Okey, tambah dengan RM10,000. Okey, so yang ni dia kena tanggung lah RM36,000. RM36,000. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Hitung nilai faedah pinjaman. Okey, so soalan pertama dia nak interest sajalah. Okey, pinjaman dia. So, dia pinjam berapa ribu? RM500,000 dengan rate 3% untuk 30 tahun. Kita just darab je lah. Okey. So, RM500,000 darab dengan 3%. 3/100 darab dengan 30 tahun. So, kita tekan kalkulator je lah yang ni. Okey. So, RM500,000. 500 3. Okey, darab dengan 3%. 3/100 darab dengan 30 tahun. So, kita akan dapat RM450,000. RM450,000. Okey, ni ialah interest dia lah. Okey, so 2 markah. Seperti biasa, ada kaedah ni, solution ni 1 markah dan jawapan akhir dia 1 markah lah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Tentukan nilai pulangan pelaburan, ROI. Okey, so ROI pelajar kena tahulah. Bagi Kasrawi. Okey, dalam urusan jual beli tersebut. Okey, sebelum tu kita recall sikit ROI. Cikgu nak buka buku teks. Okey, so ni ialah ROI. Okey, ROI maksudnya nilai pulangan pelaburan lah. Okey, so nilai pulangan pelaburan ni merujuk pada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan. Okey, secara umumnya pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. So, bila sebut saja ROI, mesti dalam persen lah. Dalam peratus. Okey. Nilai pulangan tersebut, nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian Okey, maksudnya
Kalau suatu pelaburan dianggap menguntungkan, okey, ataupun pelaburan yang bijak lah, apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan diterima adalah melebihi nilai pelaburan asal. Maksudnya, kalau menguntungkan jumlah pulangan ni yang dekat bawah ni, yang ni mesti lebih besar daripada nilai pelaburan awal. Baru kita kata menguntungkan. Okey, kalau pulangan sikit daripada nilai pelaburan, merugikan lah. Okey, so ni ialah formula dia, pelajar kena tahulah. Okey, cikgu tulis formula dia dulu. Nilai pulangan pelaburan. Okey, sama dengan ataupun ROI tulis sikit ROI. Okey, ROI sama dengan jumlah pulangan okey, per dengan nilai pelaburan asal ataupun awal. Nilai pelaburan awal darab dengan 100 lah. Okey, formula ni pelajar kena tahu. Formula ni tidak diberi semasa peperiksaan. Okey, so macam mana kita nak settlekan soalan ni? So kita kena kira jumlah pulangan lah. Okey, kalau kita rujuk pada buku first kali kita cari dulu jumlah sewa dia lah. Okey, so kita cari jumlah sewa. So jumlah sewa. Okey, so cikgu dah tukar warna jumlah sewaan. So kita tengok jumlah sewaan dia berapa yang dia dapat. Okey, tadi menyewakan rumahnya berjaya memperoleh jumlah wang sewaan 81,000. So kita tulis siap-siap sewaan dia yang dia dapat 81,000. Okey, ni poin yang pertama lah. Okey, poin yang kedua, keuntungan modal. So keuntungan modal ni kita tengok jumlah rumah yang dijual tu lah. Okey, so dia jual berapa ribu rumah dia nak jual. So ingin menjual rumahnya dengan kadar 800,000. So dia kena 800,000. Okey, ditolak dengan yang dia dah bayar kepada bank 450,000. Okey, 450,000 dia dah bayar kepada bank. So tolak dengan baki yang dia patut bayar kepada bank. So dia patut bayar bank lagi 300,000. Okey, dan ditolak dengan kos dia lah. Okey, kos jual rumah dia tu 36,000. Okey, so dekat sini kita tolak siap-siap. So cikgu kira 800,000. 800 ribu tolak dengan 450,000. Okey, tolak dengan 300,000. 300,000. Okey, tolak dengan 36,000. Okey, so kita akan dapat 14,000. So 14,000. Okey, settle yang pertama. So dekat sini bila kita dah kira sewa, kita kira jumlah keuntungan. So kita kira jumlah pulangan. So cikgu kira kat bawah jumlah pulangan. So yang dia dapat 81,000 ni sewaan dia lah. Okey, ditambah dengan keuntungan modal tadi 14,000. Okey, so kita akan dapat 81,000. Okey, tambah dengan 14,000. Okey, so kita akan dapat 95,000.
95,000. Okey, so jumlah pulangan dah settle. Bila dah settle jumlah pulangan, kita masuk dalam formula dia. Roy sama dengan jumlah pulangan dia 95,000 bahagi dengan laporan awal dia. Maksudnya dia beli rumah tu dengan harga berapa? 500,000. Okey, so kita nak tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. 500,000. Okey, betul 95,000 bahagi dengan 500,000 darab dengan ratus dia lah, 100. Okey, so kita tengok berapa kita kira dapat. 95,000 bahagi dengan pelaburan awal 500,000. 2, 3. Okey, darab dengan 100%. So, kita akan dapat 19%. So, menguntungkanlah. Okey, so settle. Untuk soalan nombor 6. Okey, cikgu ulang balik formula ni pelajar kena hafal. Okey, lepas tu kita kira jumlah sewaan dulu. Lepas tu baru kita kira keuntungan modal. Maksudnya rumah dia nak jual berapa, tolak dengan hutang bank yang dia dah bayar, tolak baki dia kena bayar dan tolak kos jual rumah ni lah. Okey, yang dalam jadual. So, dapat 14,000. Kira jumlah pulangan dia 81,000 tambah 14,000. So, dapat 95,000. So, 95,000 jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100. Okey. So, settle untuk soalan ni. Berapa markah? 3 markah je dekat sini dia bagi Sebab just pelajar just tolak je. Okey. So, dekat sini 1 markah. Jawapan akhir dia 1 markah. Dan jumlah pulangan dia 1 markah. Okey, settle untuk soalan yang ke-6. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Soalan ke-7. Tulis songsangan. Okey, bagi penyataan berikut seterusnya tentukan kebenaran. Okey, so dia bagi kepada kita jika luas segi 4 sama RSTU ialah 81. Okey, maka panjang segi 4 sama RSTU ialah 9 cm. Okey, so yang depan ni ialah P. Yang belakang ialah Q. Okey. So dia nak dekat sini songsangan. Kan kita ada formula I ask. A-S-K. Okey, I ni implikasi lah. Implikasi yang ni lah. Okey, maksudnya cikgu tulis balik. Kalau implikasi P menyebabkan Q. Okey, kalau akas terbalikkan Q menyebabkan P. Kalau songsangan bukan P menyebabkan bukan Q. Dan kalau kontrapositif bukan Q menyebabkan bukan P. Kontrapositif ni kita ambil daripada akas. Kalau songsangan ni kita ambil daripada implikasi. Okey, maksudnya kita nafikan dia lah kalau songsangan. Okey, kalau kita nafikan dia, so cikgu tulis kat bawah sepatutnya tulis di ruang jawapan. Okey, jadi cikgu tulis balik. Luas segi 4. 4 sama RSTU. Kalau kat sini kita nak ialah 81. Kalau kita nafikan bukan 81. Cikgu tertinggal jika So jika ni kena tulis lah. Okey, jika luas segi 4 sama RSTU bukan 81, maka panjang sisi 4 sama
RSTU kat sini ialah 9. So, bukan 9. Bukan 9. Okey, jadi statement ni ialah benar. Okey, so kalau kat sini kita tahu kalau segi 4 sama, okey, luas dia 81. Maksudnya 81 9 darab 9 lah. 9 darab 9. So, kita dapat 81. Ni betul lah. Tapi kalau kita nafikan dia, kalau dia bukan 81, bermakna luas segi 4 RSTU ni pun bukan 81. So, benar. So, kalau dekat sini, markah dia 2 Statement yang kita bagi ni, songsangan ni 1. Benar ni 1. Okey, settle. Untuk soalan A, mudah je. Okey, seterusnya, bentuk satu kesimpulan induktif bagi urutan nombor berikut. Okey, kalau induktif, biasanya kalau ada sama dengan kat sini, yang ni kita potong buang So, kita tengok dekat sini. Okey, so mana yang berubah? Okey, yang depan ni 1/3 ni tidak berubah. 1/3 tidak berubah. So, yang berubah dalam bracket ni 1, 2, 3. So, kita gantikan dia dengan N 1/3. So, nombor yang berubah ni cikgu gantikan dengan N. 1, 2, 3. So, dekat atas kuasa tu pun berubah agak 1, 2, 3. So, senang lah. Kalau nombor sama, senang. So, N tolak 1. Okey, so settle. Ni ialah kesimpulan dia. So, kita tulis balik 1/3 darab dengan N. N tolak 1. Okey, di mana N sama dengan 1, 2, 3. So, kat sini 1, 2, 3. So, titik mesti ada 3 lah. Okey, settle untuk soalan ni 2 markah. Mesti ada main dia kat sini 1 markah. Dan jawapan dia 1 markah. Okey, settle soalan yang ke-7. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Rajah 8 menunjukkan sebuah taman permainan yang mempunyai trek larian berbentuk segitiga bersudut tegak. Okey, so trek larian ni segitiga bersudut tegak. So, yang ni bersudut tegak maksudnya sudut kat sini 90 darjah Okey, senang kan? Okey. Akmal bercadang untuk membuat satu larian lengkap melalui segitiga PQR. So, dia nak lari semua. Keliling segitiga ni lah. Okey. Jika luas kawasan segitiga PQR 480. So, luas kat sini. Luas 480. Hitung jarak dalam meter larian Akmal untuk satu pusingan lengkap PQR. So, kita nak hitung jarak larian dia lah. Okey, seperti biasa. Ni gambar segitiga segitiga. So, formula segitiga 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey, so cikgu tulis kat bawah. Jadi 1/2 darab tapak dia X tambah 28 darab dengan tinggi dia 2X sama dengan 480. Sebab dia dah bagi luas dekat situ. So, dekat sini kita boleh settlekan. Mudah je. Okey. So, cikgu settlekan. First kali 2 ni buat datang sini terus senang. Supaya pelajar tak keliru So, X darab dengan 2X. 2X kuasa 2 tambah dengan 28 darab dengan 2X. So, kita dapat 56X sama dengan 2 darab dengan 480. So, 960. So, dekat sini pelajar tak dapat markah lagi Okey, tukar dia dalam bentuk am dulu. Tambah 56X tolak 960 sama dengan 0. So, dekat sini pun masih belum dapat markah sebab kita tak permudahkan dia Maksudnya bentuk yang terengkas. So, bahagi 2 lah. So, bahagi 2. So, kita dapat X kuasa 2 tambah 56 bahagi 2. 28X
tolak dengan 960 bahagi 2 dapat 48, kosong sama dengan kosong. So, kat sini baru pelajar dapat 1 markah. Okey, dan seperti biasalah kita buat 2 bracket. Siap-siap sama dengan kosong. Okey, kita tekan calculator. Okey, mod equation. So, dekat sini ada satu unknown saja. So, degree lah. Okey, so A dia ialah 1. B dia ialah 28. C dia ialah negatif 480. So, kita akan dapat X12, X negatif 40. Okay, kalau X sama dengan 12, so dalam bracket X tolak 12 lah. X sama dengan negatif 40. So, dekat sini X tambah 40. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat 2 markah. So, 1 markah dan jawapan ni 1 markah lah. X12 yang ni kita abaikan. Okey, so soalan dia nak hitung jarak dalam meter larian Akmal. So, dia nak jarak dia. So, kita tambah je lah. Okey, so 12. X ni ialah 12. So, dekat sini 12 tambah dengan 28. So, kita dapat 12 tambah dengan 28. So, kita dapat 40. So, kat sini 40. So, dekat sini 2X. So, X ni 12. 2 darab dengan 12. So, dapat 24. So, dekat sini pun 12. 12 tambah 73. 12 tambah dengan 73. So, kita akan dapat 85. So, cikgu tulis balik jumlah ataupun jarak larian. Jarak larian. So, kita tambah semua dekat sini. 85 tambah dengan 40 tambah dengan 24. So, kita akan dapat 85 tambah dengan 40 tambah dengan 24. So, kita akan dapat 149 meter. 149 meter. Kenapa sikit sangat meter jarak yang dilalui? Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, so cikgu bagi lagi 1 markah. So, dekat sini 1 markah. Okey, soalan nombor 8. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Soalan 9. Okey, Hidayah membeli sebuah rumah baru dan beliau ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumahnya ialah 200,000. Okey, polisi insurans kebakaran yang dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya dan deductible 6,000. Okey, yang ni cikgu ulang balik seperti biasa. Okey, apa dia maksud co-insurans? Co-insurans ni ialah perkongsian lah. So, co-insurans. Insurans ni perkongsian. Perkongsian antara syarikat dan pemegang polisi. Okey, so dekat sini dikata 80%. Maksud 80%, 80 ni syarikat tanggung, 20 ni kita tanggung. Pemegang polisi lah ataupun dalam soalan ni Hidayah yang tanggung. Okey, yang ni pelajar kena tahu untuk KSSM. Takut soalan tu tanya apa maksud co-insurance. So, pelajar boleh ceritalah. Okey, dan yang kedua, pelajar kena tahu deductible. So, deductible cikgu buat D besar. Deductible. Apa dia deductible? Pemegang polisi bayarlah. Bayar sebelum membuat tuntutan. Okey, tuntutan. Okey, yang ni pun pelajar kena tahu. 2 lah. Okey, so kita tengok soalan. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, so yang harus dibeli ni 80% ni lah. Maksudnya 80/100.
So, cikgu kira kat sini siap-siap lah. 80 per 100 darab dengan nilai boleh insurans rumah dia. So, nilai boleh insurans rumah dia 200,000. Okey, so kita kira. So, potong. Maksudnya 80 darab dengan 2000. Okey, 80 darab dengan 2000. So, kita dapat 160,000. Terus 60,000. Okey, ni insurans yang harus dibeli lah. Okey, dekat sini pelajar kena faham konsep dia. Okey, dalam insurans ni kita ada perkongsian. Maksudnya, syarikat hanya akan tanggung banyak ni. Balance lagi 40,000 tu tuan rumah tanggung, pemegang polisi. Okey, so dekat sini 2 markah lah. Okey, so 1 markah dekat sini, 1 markah untuk jawapan dia. Okey, settle. Untuk yang kedua, rumah Hidayah mengalami kebakaran akibat lita pintas dan mengalami kerugian. So, dia rugi 500,000. Hitung bayaran pampasan yang boleh dituntut jika dia menginsurankan rumahnya mengikut jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, kalau dia beli ikut insurans yang harus dibeli, senang cerita. Ataupun pelajar kena tahu formula lah. Formula ni tolong hafal juga. So, pampasan. Ni padam kalau pelajar jawab di ruang jawapan, pergi bahagian B. Okey, pampasan sama dengan insurans yang dibeli bahagi dengan insurans yang harus dibeli darab dengan kerugian tolak dengan deductible. Okey, formula ni pelajar kena tahu. Okey, datang soalan macam mana pun pelajar mesti boleh settle lah. Mudah je nak settle dia. Okey, so kita tengok berapa pampasan dia. Kalau dia beli mengikut insurans yang harus dibeli. Maksudnya insurans yang dibeli ni 160,000 lah. Okey, insurans yang harus dibeli pun 160,000. Senang cerita dia. Darab dengan kerugian. So, dia rugi berapa? Dia rugi, kejap soalan ni, 50,000. So, 50,000. Tolak dengan deductible dia. So, deductible dia 6,000. So, dekat sini pampasan lah. So, yang ni senang. Potong terus. Sebab bagi dapat 1. Jadi, 50,000 tolak dengan 6,000. So, 44,000. Okey. Settle untuk soalan ni. Okey, so 1 markah. Solution ada 2 markah. Okey, so settle. Untuk soalan yang ke-9. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, Raja 10 menunjukkan poster pertandingan badminton perseorangan yang dianjurkan oleh Persatuan Badminton di sebuah sekolah di negeri Kedah. Okey, yuran penyertaan pertandingan kategori dewasa. So, dewasa RM12 dan kanak-kanak RM5. Okey, so kalau pelajar nak take note terus senang. Dewasa RM12, kanak-kanak RM5. Okey, take note dulu. Okey. Sehingga akhir bulan Oktober, seramai 180 peserta telah mendaftar dan menyertai pertandingan tersebut. Okey, jumlah kutipan yuran penyertaan sebanyak 1,740. Okey, dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, dia mention dekat sini kaedah metrik. So, cari bilangan peserta dewasa dan kanak-kanak yang telah mendaftar sehingga Oktober. Okey. So, untuk soalan ni mudah Jadi, so kita tengok kanak-kanak dan dewasa Okey. So, terpulang pada pelajar Kalau dewasa nak buat X pun boleh. Okey, kanak-kanak kita nak buat Y pun boleh.
Terpulang pada pelajar. Ataupun nak pakai K tambah D pun boleh. So, kita gunalah X tambah Y lah. X tambah Y sama dengan, so berapa bilangan peserta dia? 180. Okey, seterusnya jumlah kutipan dia 1740. Maksudnya X ni 12X. So 12X tambah dengan Y ni kanak-kanak kan, 5Y. So sama dengan 1740. Okey, settle. Bila ada dua persamaan ni, pelajar dah dapat satu markah lah. Okey, dan kita tukar bentuk dia. Bentuk metrik. Ya, sebab soalan dia nak bentuk metrik. So dekat sini 1, dekat sini 1, 12, 5. So XY sama dengan 180, 1740. Okey, so settle. Untuk soalan macam ni, biasanya cikgu akan minta pelajar tekan kalkulator lah. So kita tekan kalkulator siap-siap. Okey, so mod equation. So dekat sini ada dua unknown dia. So 2 lah. Okey, so A1 yang dekat atas tu 1, 1, C1 180. Okey, A2 12, B2 5, C2 1740. Okey, so kita akan dapat X 120, Y 60. X 120, Y dia 60. Yang ni pelajar tulis siap-siap. Okey, jadi yang ni XY biasakan sebaris lah. Okey, so yang ni buat pergi sebelah, kita songsangkan dia 1 per anak dara. Anak A, B, C, D. So anak dara. So A, D. 1, 5. Okey, tolak dengan bujang comel. Bujang 1. Comel 12. Okey, lepas tu kita songsangkan 5 naik atas, 1 turun bawah. Okey, so yang ni kita tukar simbol. Negatif 1, negatif 12. Salin balik je. 180, 1740. Okey, settle untuk soalan ni. Jadi XY tadi, pelajar dah tekan kalkulator tadi. So 120, Y dia 60. Okey, so mesti tulis jawapan akhir dia. So ruangan dekat bawah lah, cikgu sambung kat sini. So pelajar kena tulis X 120, Y 60. So dekat sini baru kita dapat markah. Okey, kita tengok markah dia. So bentuk metrik satu markah. So kita masukkan semua betul determinant ni. Perkali ni semua betul satu markah. So jawapan akhir dia satu markah dan satu markah. Okey, so dekat sini kita tengok 5 markah. Dekat sini dia bagi 6 markah. Okey, so cikgu tengok. Dia bagi lagi kepada kita satu markah dekat persamaan dah. So ada 2 persamaan, 2 markah. So 6 markah. Okey, so settle untuk soalan yang ke-10. Settle part yang kedua. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.